Sebab tu saya dah katakan tadi. Tapi tak boleh dengar. Kadang-kadang pembangkang dia tak nak dengar. Saya kata beberapa kali saya mengatakan kita ada rujukan kita kepada badan-badan antarabangsa. So, kita semua ada angka, bukan tak ada. Bila saya kata kita ada rujukan kita, sebab itulah kita nak memperbaiki. Sebab itulah kita merasakan kita perlu memperbaiki, menambah baik sistem tadi. Kalau taklah kita nak buat pelan pembangunan, pelan perancangan pendidikan, pembangunan pendidikan untuk menambah baikkan sistem yang ada pada masa kini. Dia tak perlulah ulang 2-3 kali, kita tahu. Sebab itulah kita menggunakan mereka. Dan ranking inilah yang berhormat kata tadi. Okey. Soalan kita bukan sama ada rancangan. Menteri jawab lain pula. Apa ni? Apakah spesifik yang akan diambil? Jangan kata ada rancangan saja. Kita tahu ada rancangan, ada blueprint. Tapi apa yang ada dalam blueprint, langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini? ini? Ada inisiatifnya, 25 inisiatif. Ada semua dalam blueprint lengkap semuanya. Kalau nak lihat memang blueprint itu lengkap. Ada dalam internet pun ada. Kalau yang berhormat, memang ada inisiatif-inisiatif lengkap yang jelas. Nanti Indah khabar tadi lupa saja Bapak Menteri. Kita ada tiga gelombang. Gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Gelombang 3-nya per tahun 2025 untuk memastikan kita mencapai inisiatif-inisiatif yang jelas. Yang jelas yang kita katakan apa yang hendak laksanakan. Tadi kata dalam bahasa Inggeris, dalam critical thinking ada HOT saya katakan tadi. Dalam mathematics and science ada program-programnya untuk meningkatkan prestasi-prestasi pelajar-pelajar kita dalam bidang tersebut. Jelas, dalam buku tu memang jelas. Ada inisiatif, ada milestone, ada masa-masa jelas di mana inisiatif-inisiatif hendak diadakan dalam gelombang pertama, inisiatif hendak diadakan pada gelombang kedua, inisiatif hendak diadakan dalam gelombang ketiga. Bukannya kita buat itu suka. Saya katakan tadi kita dah buat town hall meeting, semua pembangkang pun pergi, ibu bapa semua pergi untuk memastikan kita semua kita mendapat memorandum, kita mendapat referendum daripada rakyat. Dan inilah pandangan-pandangan yang telah kita terima apabila kita melaksanakan pelan pembangunan pendidikan tersebut. Bukan kita buat tu syok seorang, kita tak ada duduk 5 orang. Dan pakar-pakar tadi yang kita telah mengambil kira pandangan-pandangan mereka, yang juga mendapat nasihat daripada pakar-pakar antarabangsa untuk kita melaksanakan program tersebut. Ini banyak soalan lagi yang saya nak cakap ni hanya saya dah pergi mula kepada pelan perancangan pendidikan strategik ini yang telah diungkitkan tadi oleh beberapa yang berhormat daripada nak bagi jalan yang aman. Bagaimana dengan English Stream School? Nanti itu tak sampai lagi. Itu kalau nak itu saya sekarang bercakap pasal perancangan. Boleh saya celah? Di PSPTN. Nanti saya pergi nanti dulu kejap. Nanti kalau benda lain saya akan pergi tak sampai lagi. Banyak perkara saya tahu, banyak perkara lagi. Isu-isu sekolah-sekolah tadi yang ditanya oleh yang berhormat. Nanti sekejap, tunggu masa. Kita pergi satu demi satu supaya dianya tidak dikatakan bercampur aduk ataupun bolok wong kata Terengganu, bahasa Terengganu kata. Dengan izin yang betul. Dan kita pergi pula kepada isu ini isu juga yang ditanya oleh yang berhormat daripada Kulai, yang berhormat daripada Penampang, yang berhormat Sabak Bernam, Rasah dan juga Batu Gajah, tentang isu-isu perpaduan sekolah. Tanya Kinabatangan tadi pun bertanya perkara yang sama. Dan kita kena menerima hakikat yang berhormat bahawa perpaduan hanya boleh wujud jika hanya ada satu sistem, satu sekolah, satu aliran saja. Jika banyak sistem aliran, dia akan menjadi isu. Tapi kita menghormati. Kita menghormati legasi kewujudan sekolah-sekolah Vernacular. Bukan kita tidak menghormati. Kalau banyak sangat sistem dia tak jadi, tapi kita menghormati. Kerana inilah pakatan kita dahulu. Kerana itulah wujudnya sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil. Tapi sekolah-sekolah ini menggunakan kurikulum kebangsaan. Dan tapi mereka boleh belajar bahasa ibunda mereka di sekolah-sekolah. Itu kita menghormati. Saya katakan tadi, nak ulang ni, legasi pendidikan negara kita. Tetapi kita harap walaupun mereka berbeza sekolah di sekolah jenis kebangsaan di peringkat rendah, kita harap apabila mereka pergi sekolah menengah, dia menjadi satu aliran. Iaitu sekolah menengah kebangsaan.
Inilah sebenarnya semangat penyata Razak dan semangat penyata Rahman Talib dahulu. Agar di peringkat sekolah menengahnya, ianya satu aliran. Sebab itulah merupakan langkah-langkah kerajaan untuk melonjakkan, memantapkan sekolah menengah kebangsaan. Dan untuk memastikan sekolah menengah kebangsaan menjadi sekolah pilihan utama. Dengan ini kita harapkan wujudnya perpaduan di kalangan kaum, kerana kalau pergi sekolah yang berbeza, daripada kecil lagi, tapi kita memberi mereka ruang di peringkat sekolah rendah untuk pergi sekolah masing-masing. Tapi di peringkat sekolah menengah, kita harap mereka akan pergi satu sekolah menengah kebangsaan. Ya, ramai yang bangun Ahmad. Betul. Nak bagi jalan yang Ahmad? Bagi tak apa. Ya, Aitam. Terima kasih Datuk, ini betul. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada tahun 85 mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi telah mengesyorkan satu cadangan iaitu RIMUK, Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan, iaitu dengan tujuan menggabungkan sekolah-sekolah, mengadakan aktiviti bersama antara sekolah-sekolah pelbagai aliran. Dan ianya agak rancak sejak berapa tahun ni. Tetapi satu masalah yang dihadapi oleh kementerian ialah jarang mendapat peruntukan yang mencukupi untuk kita menggerak ke hadapan dengan memperbanyakkan lagi program RIMUK. Apakah cadangan kementerian untuk kita merancakkan dengan mendapat peruntukan, kerana itu dengan objektif yang baik dan memang dapat mencapai sekurang-kurangnya objektif yang kita nak sejak kecil lagi, mereka dapat bersama-sama bersukan dan juga aktiviti yang co-curriculum untuk dianjur bersama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya ingin dapat penjelasan dari Menteri sekali lagi. Adakah Menteri percaya bahawa negara kita kurang bersatu, kita tidak ada perpaduan di antara masyarakat, berpunca daripada sekolah kita berasingan bahasa, berasingan arus. Kalau itu puncanya, maksudnya kerajaan harus berusaha untuk hapuskan arus-arus yang lain. Kalau itu bukan puncanya, kita harus cari cara untuk mendapatkan perpaduan. Jadi saya agak keliru dengan perkara ini. Kerana pada satu ketika, Menteri sebut punca ini adalah perpaduan ini kerana berbagai aliran. Pada masa yang sama, Menteri kata kita kena menghormati legasi ini dan mengukuhkan perbezaan ini. So saya ingin dapatkan satu penetapan apa maksud Menteri. Datuk yang betul. Sedikit. Cukup lah Ahmad. Saya nak sebut sikit tentang legasi ya. Terima kasih Datuk yang betul. Minta komen dari Yang Berhormat Menteri tentang komen-komen legasi dan perpaduan. Dalam education blueprint yang baru, saya rujuk kepada satu mesyuarat resmi di bulan Februari tahun ini yang dipengerusikan oleh bekas Menteri Tan Sri Bernard Dompok di College Methodist Kuala Lumpur. Pada mesyuarat itu, ringkaskan ya Muhammad. Ya, pihak Kristian dan saya pun hadir, langsung tak puas hati tentang apa sebab lebih kurang 400 mission school di negara kita tak sebut satu perkataan atau satu paragraf tentang education blueprint yang baru-baru ini. Terima kasih. Sedikit sebelum Yang Berhormat Menteri jawab, tadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, sebenarnya kewujudan ke pelbagai aliran sekolah bukannya batu penghalang kepada integrasi nasional. Sebaliknya dia ada merupakan aset penting Malaysia di pesada antarabangsa. Saya nak tahu tak Yang Berhormat Menteri, sekolah jenis kebangsaan Cina ni bukan untuk keturunan Tionghoa saja. Lebih kurang 85,000 pelajar adalah bukan dari orang Cina. Dan ini adalah untuk semua kaum, semua anak Malaysia. Dan ini adalah aset penting dan saya harap kerajaan dapat memberikan layanan yang adil saksama kepada semua aliran sekolah supaya ini adalah warisan bangsa negara yang patut dijaga dan dibela. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Yang Berhormat. Aitam tadi mengukitkan tentang program RIMUK, iaitu rancangan integrasi murid untuk perpaduan. Betul Yang Berhormat, bahawa memang kita melihat program ini adalah satu program yang berkesan
Dan dalam penilaian kita baru-baru ini, kita ingin memastikan peruntukan lebih diberi kepada program ini agar pelajar-pelajar daripada berbagai kaum dapat bersatu padu dalam satu program. Dalam satu program co-curricular, aktiviti co-curricular, juga aktiviti sekolah yang memastikan mereka dapat hidup, mereka dapat memahami antara satu sama lain. Saya ada seorang pegawai di kementerian yang dahulunya pergi ke sekolah yang mana adanya kaum Cina, kaum India dan kawan-kawan daripada kawan-kawan kaum Cina yang datang ke sekolah, ke rumahnya, dia pun pergi rumah kawan-kawan dia, kawan-kawan India pun sama semua pergi mari kerana mereka bermula daripada sekolah. Dan adanya kefahaman tersebut yang jika pada dahulu, saya pun dahulu, abang-abang saya, sekolah ini memang kita, di kampung saya sendiri pun memang kita punya kawan-kawan daripada persekolahan yang membuat lebihnya integrasi di antara kita semua. Jadi masih kita lihat bahawa kita nak pastikan agar kita ada hanya satu sekolah menengah kebangsaan ini dilonjakkan, dimantapkan, saya katakan tadi, agar ia menjadi sekolah pilihan, tetapi kita menerima legasi, menghormati legasi kewujudan sekolah-sekolah lain. Itu yang perlu saya katakan dan saya katakan sekali lagi pada kali ini. Dan itulah untuk mata pelajaran sejarah, penampang ada bertanya tentang kurikulum sekolah yang mana ramai pelajar-pelajar kita tidak faham sejarah. Sebab itulah pada tahun ini pelajar-pelajar diwajibkan untuk tak jawab lagi, nak tanya dah. Sebab soalan sejarah ni saya nak tanya sikit. Ya, nanti tak jawab nanti dulu. Bagi peluang mana? Nanti dulu. Depannya bagi peluang. Duduk nanti dulu. Orang nak jawab nanti lah, okey. Biar saya jawab dulu, saya beri peluang semua tadi. Untuk mata pelajaran sejarah ini kerana ramai yang tak tahu rukun negara pun tak tahu, bendera macam mana pun tak tahu perlembagaan negara. Jadi sebab itulah kita mewajibkan mata pelajaran sejarah pada tahun ini dalam Peringkat SPM. Dan kita harap dengan kefahaman ini mereka lebih faham. Dan kita panggil semua pakar-pakar sejarah daripada pelbagai kaum untuk merumuskan intipati pendidikan tersebut. Dan insya-Allah pada tahun ini dia akan menjadi satu mata pelajaran wajib dan agar semua pelajar-pelajar memahami sejarah negara kita. Boleh ya? Silakan, Mak. Terima kasih. Terima kasih Tuan, terima kasih Menteri. Saya nak merujuk spesifik pada sejarah ini. Saya ingin bertanyakan kepada pihak Menteri, apakah polisi kerajaan berkaitan dengan tokoh-tokoh yang memang berjasa dari segi menuntut kemerdekaan dalam negara kita ini, tanpa mengira sama ada mereka ini daripada ideologi politik mana pun, kiri ke Islam dan sebagainya. Ya, Ahmad. Kita ada peraturan mesyuarat yang cuma perkara-perkara yang dibangkitkan akan didahulukan dijawab oleh Yang Berhormat Menteri. Perkara baru dalam pada peringkat ini Yang Berhormat, saya minta tolong untuk tidak dibahas. Saya nak tanyakan, saya minta sebab dalam buku teks sekolah tentang sejarah, saya dapati mereka-mereka yang berjasa ini sepatutnya diberikan juga diberikan ruang untuk diketahui oleh murid-murid sekolah. Sebab dari segi sejarah kita tidak boleh berbohong. Mereka ada jasanya. Jadi sebab itulah saya sebagai contoh, Mat Indra yang telah pun dinabatkan oleh Kerajaan Negeri Johor. Kerajaan Negeri Johor telah menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang tokoh sejarah yang dibanggakan oleh rakyat Negeri Johor. Jadi sebab itu saya nak tanya, kalau betul mereka-mereka ni ada menyumbangkan, kenapa kita tidak harus dedahkan kepada anak murid ataupun murid-murid sekolah, sebab mereka ini juga ada jasanya. Jangan hanya menyatakan orang yang terlibat dalam kemerdekaan ini hanya UMNO saja. Ini tak betul. Dari segi sejarah kita telah berbohong tentang sejarah. Ini saya harap Menteri mengambil pengetahuan tentang perkara ini, mengambil Menteri isu ini. Penjelasan. Okey, saya Yang Berhormat boleh jawab perkara-perkara yang dibangkitkan. Minta penjelasan. Bila bercakap tentang sejarah tadi sebenarnya Yang tak boleh macam ni Yang Berhormat. Yang ketua soalan yang sama, boleh minta penjelasan sikit. Duduk. Bangun saja, tak payah macam ni. Okey, kurikulum sejarah ni bukan kementerian senang-senang
nak beritahu nama, sebenarnya dia diukipkan oleh pakar-pakar sejarah yang berkenaan bukan hanya daripada orang-orang Melayu tapi bahasa Tionghoa, mereka yang terdahulu sebenarnya. Satu komiti yang high profile dengan izin yang betul telah diadakan. Jadi kalau dia katakan perlu, mereka lah yang akan mengatakan apa keperluan itu. Dan itulah saya nak pergi kepada isu yang seterusnya. Penjelasan Menteri. Iaitu isu berhubungan dengan penjelasan sekejap saja, sikit saja. Nanti you banyaklah dulu, duduk dulu. Banyak lagi isu ni. Isu pendidikan Islam yang diungkitkan oleh Yang Berhormat daripada SIG, Yang Berhormat daripada Perkara Jepun dan juga Yang Berhormat daripada Temeloh tentang masa untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Islam. Sebenarnya dalam untuk tingkatan 1 dan 3, kementerian telah memperuntukkan sebanyak 240 minit seminggu. Untuk tingkatan 4 dan 5, 160 minit seminggu. Dan untuk sekolah rendah, sebanyak 180 minit seminggu. Dan kita dapati bahawa ini adalah mencukupi kerana banyak lagi aktiviti-aktiviti yang berteraskan Islam ini boleh dilaksanakan melalui aktiviti-aktiviti seperti Ma'al Hijrah, program-program JKOF, program Maulud, bantuan bestari solat dan sebagainya di sekolah-sekolah. Juga berhubung dengan program vocational penjelasan pelajaran agama Islam. Okey, sila. Okey, terima kasih Tuan. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tarik apa yang disebut oleh Yang Berhormat. Saya ingin penjelasan pada pihak kementerian. Adakah kementerian bercadang untuk mewajibkan wajib lulus atau mata pelajaran agama Islam bagi pelajar-pelajar Islam sebagaimana wajibnya mata pelajaran sejarah? Sebab ini cukup penting. So ini adalah satu menjadi asas kehidupan terutama orang Islam. Fenomena hari ini kalau kita tengok dalam negara kita cukup membimbangkan. Hanya 25% sahaja keseluruhan agama Islam yang penuh patuh terhadap perintah solat terutama sembahyang 5 waktu yang cukup 5 kali sehari. Bagaimana kementerian menangani isu yang sangat penting ini? Kenapa perkara ini tidak dipertimbangkan dalam sistem pendidikan negara? Dalam merencana memastikan kurikulum dan juga mata pelajaran masa tadi di sekolah-sekolah, sebenarnya banyak faktor perlu diambil kira. Jadi pandangan Yang Berhormat itu akan diambil kira dan dilihat di pihak kementerian. Saya ingin bawa kepada beberapa usul atau pandangan yang diutarakan oleh daripada Yang Berhormat daripada Pengerang, daripada Kuala Kangsar dan daripada Limbang berhubung dengan pendidikan vocational dan juga teknik. Dan memang untuk di Pengerang kerana adanya program rapid di sana, kita telah memastikan agar sekolah menengah kebangsaan Tanjung Pengelih, betul lah, Tanjung betul lah ni, Tanjung Pengelih akan dijadikan college vocational pada tahun 2015 untuk memastikan mereka boleh memberi pendedahan kepada program-program oil and gas dengan izin di parlimen tersebut. Dan kita lihat kita telah mempertingkatkan program-program pendidikan vocational di mana 15 kita telah wujudkan sekarang ini 15 college vocational. Kalau dahulunya kita dapati hanya ada sekolah vocational. Tapi ramai yang tidak sedar bahawa sekolah vocational telah 15 sekolah vocational telah diangkat tarafnya, ditingkatkan tarafnya menjadi college vocational. Di mana sekolah-sekolah ini akan menawarkan mata pelajaran untuk yang mereka mendapat diploma daripada college-college tersebut. Ini mereka lepasan tingkatan 3, masuk tingkatan 4 boleh masuk college vocational dan mereka boleh mendapat penarafan ataupun diploma daripada college vocational tersebut. Dan juga kementerian telah memastikan ada pendidikan asas vocational di sekolah-sekolah rendah, sekolah-sekolah menengah mula dari tingkatan 1. Kalau dahulunya ianya bermula daripada tingkatan 4 tapi sekarang telah mula pada tingkatan 1. Dan program-program pendidikan vocational teknik ini
sedang diperkasakan di sekolah-sekolah kebangsaan. Jadi sekarang kita punya 83 college community dan 32 politek untuk memastikan agar sekolah-sekolah ini akan memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar dalam bidang vocational juga teknik. Dan sekolah menengah harian juga sekarang ini di mana 65 buah sekolah menengah harian telah mula memberi 21 kursus dalam bidang vocational. Ramai juga yang bertanya tadi tentang profesional perguruan. Di mana yang ini ada persoalan dan pertanyaan usul oleh Yang Berhormat daripada Air Hitam, Yang Berhormat daripada Ratau Panjang, Jerlun, Bacok, Jerantut dan juga Kunawit yang membuat pertanyaan-pertanyaan tentang profesional perguruan ini. Sebab itu sekarang ini kementerian sedang memastikan agar mereka diberi latihan yang mencukupi. Dan latihan bukan hanya mencukupi, latihan-latihan yang berkualiti untuk memastikan pengurusan di peringkat sekolah dan di peringkat daerah dipertingkatkan agar dapat melahirkan bukan hanya guru-guru tapi juga pemimpin-pemimpin di peringkat daerah, di peringkat negeri yang berkualiti agar sistem pendidikan guru itu dapat ditingkatkan. Dan saya katakan tadi bahawa di sekolah-sekolah juga sudah ada kita menambahkan pembantu sekolah ataupun guru pembantu untuk memastikan beban guru itu akan dapat dikurangkan dari masa ke semasa. Betul Gajah Bangunnya dan Jasin. Menteri, ya, betul Gajah. Saya nak dapatkan sedikit penjelasan berkaitan dengan satu masalah yang kerap kali dibangkitkan. Saya tidak tahu sama ada ia telah dibawa kepada perhatian kabinet ataupun tidak. Ini adalah berkaitan dengan guru-guru interim di sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil. Didapati sekarang terdapat lebih kurang 200 orang guru yang masih menunggu untuk diberi latihan. Bagi guru-guru yang tidak layak, mungkin mereka terpaksa menghadiri kursus 6 bulan, dan untuk guru-guru yang layak boleh terus diserahkan untuk menjalani latihan perguruan. Tetapi saya tidak tahu kenapa masalah ini masih tidak dilaksanakan. Guru-guru ini masih menunggu, setiap hari mereka menunggu keputusan daripada pihak kementerian supaya mereka diberi peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perguruan ini. Minta penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang itu saya perlu notis kerana merupakan soalan yang spesifik untuk saya jawab. Jasin, terima kasih. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak ucap tahniah kepada pihak kementerian yang sentiasa berusaha bagi mempertingkatkan lagi pencapaian pendidikan dan juga perguruan. Apapun saya nak mencadangkan supaya kita selalu buat satu penyusunan semula supaya sistem dan penstrukturan pendidikan negara sentiasa kita berikan pemantauan. Kita nak tengok kalau boleh bukan sahaja daripada prasekolah bahkan sampai kepada institusi pengajian tinggi. Pengusturan ini penting terutama kepada pelajar-pelajar Bumiputera, bukan sahaja daripada segi aspek pembelajaran bahkan daripada beasiswa. Kita mesti bermain di padang yang rata. Muhammad, kita kekurangan infrastruktur, kita kekurangan kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Apa yang saya ingin sebut di sini, saya dah mencadangkan supaya sistem meritokrasi yang telah dicadangkan oleh kerajaan pada ketika ini dimansuhkan. Apa sebab? Ia tidak adil kepada pelajar-pelajar Bumiputera. Yang saya sebut tadi, kita bermain di padang yang tidak rata. Kerana kita dapat lihat setakat ini 80% beasiswa tadi dikongkong oleh satu kaum. Dan kita dapat lihat 35% sahaja pelajar-pelajar Bumiputera hanya dapat peluang ke institusi pengajian tinggi. Saya nak sebut di sini yang kedua Yang Berhormat Menteri, boleh saya sebut di sini. Beasiswa ini kerana kita mengamalkan sistem meritokrasi. Kita ada tengok satu cara sekarang. Mungkin institusi pengajian swasta. Kita tengok institusi tersebut mendapat
sokongan daripada semua rakyat kerana dia tengok ke sana kelulusan cukup cemerlang dan dia dapat beasiswa. Adakah kerajaan membuat pemantauan? Kerana kita takut mereka ada, kita tak nak sebut ada penyelewengan, mungkin ada permainan di sana. Kerana kalau tidak ada 80% satu kaum hanya menguasai beasiswa ini. Terima kasih Tuan Menteri. Sekarang tanya selah sikit, Ustaz. Terima kasih Tuan Speaker. Berkenaan dengan profession perguruan yang Menteri sebut tadi. Saya lihat contohnya di Sungai Petani. Sebuah maktab perguruan yang telah pun mengeluarkan pelajar dia dah graduate 2 tahun, tetapi mereka ni masih lagi tidak dapat diserapkan ke dalam perkhidmatan. Soalan saya ialah, adakah apabila kerajaan membuat perancangan, sama ada dikira jumlah perjawatan dengan jumlah guru yang akan dikeluarkan mengikut bukan saja qualification tapi bidang-bidang tertentu. Yang kedua, apabila kita keluarkan graduan ini, sudah tentulah bajet yang kita luluskan tiap-tiap tahun di parlimen ini telah mengambil kira dengan perjawatan yang ada. Soalan saya, sampai 2 tahun mereka ini tidak diberi tawaran untuk bekerja. Apakah masalah perjawatan atau masalah bajet yang tidak boleh disampaikan ke pihak sekolah? Terima kasih. Menteri, boleh jelas sikit. Saya nak bincang dengan Menteri ni isu tentang pembantu guru. Saya faham saya tidak begitu selesa dengan cadangan pembantu guru kerana kita tidak menyelesaikan masalah pokoknya bahawa PBS ini ada masalah, dan kalau tidak menyelesaikan masalah pokoknya, kita pergi tambah pembantu guru, dia tidak hanya bebankan guru dan bebankan kewangan. Dan juga saya nak bangkitkan isu tentang politicization of education. Dalam pendidikan saya diberitahu JPN Johor ni larangkan ahli parlimen atau ahli wakil rakyat, Pakatan Rakyat masuk sekolah, walaupun sekolah tu walaupun program itu hanya sewa tempat sekolah, tapi ahli parlimen atau wakil rakyat tidak dibenarkan masuk sekolah langsung. Dan juga JPN Johor juga telah menubuh satu pasukan untuk mengawas aktiviti-aktiviti peribadi, aktiviti-aktiviti social media guru ataupun pengetua ni secara peribadi. Dan saya rasa ini regresif lah, ini tak perlu. Saya minta Menteri kalau boleh kita ambil, we take away politics from it. Terima kasih. Terima kasih Datuk Menteri. Ya. Datuk Menteri minta maaf. Kapar. Apa pula dah, okey. Kapar. Suka bercakap memang. Terima kasih. Saya ada penjelasan nak minta ni. Masyarakat kini melihat kerjaya guru tidak sepopular seperti zaman dahulu. Jarang kita mendengar anak-anak muda bercita-cita untuk menjadi seorang guru berbanding dengan doktor, accountant dan sebagainya. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk meletakkan profession guru sebagai setaraf dengan profession-profession lain? Sebab kita tak nampak sesiapa yang dapat skor straight A nak jadi guru. Apa langkah-langkahnya? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya pandangan kepada profesi guru telah bertambah baik. Sebab itulah kita kementerian telah membuat sasaran agar hanya mereka yang 30% terbaik di dalam prestasi mereka boleh menjadi guru. Di Semenanjung ini, jika mereka tidak mendapat 7A, jangan mintalah nak jadi cikgu. Kerana itulah syarat minima untuk menjadi guru. Dan saya dah sejak balik macam biasa, kita balik kampung 2 minggu berturut-turut, anak yang mendapat straight A's, semua A plus, 2, 3, 4, 5 nak jadi cikgu, terutama guru matematik tak dapat kerana tidak ada kekosongan. Kerana dah dipenuhi, bukan tak dah dipenuhi, mengatakan bahawa sekarang ini telah berbeza. Kalau dahulunya mungkin kerajaan di peringkat permulaan dulu ingin memastikan agar kita memenuhi. Kita buat sekolah, ada sekolah kosong. Sekolah kosong kena tambah guru. Tambah guru kena ada IPG. Itu dahulu. Sekarang telah berbeza sebenarnya. Kita lihat yang memohon menjadi guru, kebanyakan mereka. Sekarang tadi sebenarnya sekurang-kurangnya 7A. Sekurang-kurangnya.
tak kurang yang 88A, 9A yang memohon jadi guru. Jadi profession perguruan ini ialah satu profession yang begitu mulia sebenarnya, yang mendidik masa depan negara kita. Dan ianya saya lihat ke belakang itulah menjadi satu meminati dan dapat menarik pelajar-pelajar yang terbaik untuk menjadi cikgu, untuk menjadi guru. Saya tadi dia katakan tentang Yang Berhormat tadi mengatakan tentang meritokrasi dalam sistem. Sebenarnya ada juga kita tidak menggunakan meritokrasi sepenuhnya dalam apa juga program-program kita. Katakanlah dalam pengambilan guru sama saya katakan tadi. Kalau nak cari guru daripada Semenanjung mungkin minimanya 7A. Tapi nak cari guru daripada Sabah Sarawak, kita ada sedikit kelonggaran. Mereka mungkin 5A pun boleh menjadi guru kerana inilah kita memberi ruang-ruang kepada mereka di Sabah Sarawak untuk menjadi guru. Kalau semuanya 7A, dan payah kita nak dapat cari di Sabah Sarawak, sebab itu kelonggaran diberi untuk mereka, agar mereka juga. Jadi sistem yang digunakan di kementerian bukannya sepenuhnya meritokrasi, kita juga melihat keperluan-keperluan asas, keperluan-keperluan tempatan untuk memastikan kita boleh memberi ruang kepada mereka. Tentang tadi tentang pembantu guru, nanti kejap tak habis jawab ke? Ya, terima kasih. Okay. Saya mau tanya. Duduklah, tak jawab, duduk dulu. Duduk dulu, tak habis jawab. Tak bagi jalan lagi. Tak bagi jalan lagi, nanti relax dulu. Untuk pembantu guru inilah saya katakan tadi. Bukan ini sebab kita hanya menyuarakan pandangan kita sebagai seorang ahli dewan. Sebab apabila kementerian membuat sesuatu keputusan, dia bukan hanya mendapat pandangan kawan-kawan, kita mendapat pandangan guru, kita mendapat pandangan masyarakat. Sebab itulah kita mengadakan dalam sistem PBS tadi, kita adakan wujudkan pembantu guru. Mungkin kita mengatakan di sini tak perlu. Ni dah ada orang dah ahli parlimen ni. Kalau guru dengar marah lagi dia. Dia kata ahli parlimen yang mengatakan tak perlu, guru tak perlu membantu. Ini dia katakan dalam parlimen ni. Jadi kita buat keputusan. Jadi jangan kita seronok-seronok ya. Sebab di kementerian kita buat keputusan, kita mengkaji. Mungkin perlu guru kepada pembantu. Tapi tak mengatakan bahawa bebanan guru itu tidak boleh dikurangkan. Saya minta kementerian kaki tangan untuk membuat penilaian semula tentang PBS ni. Mungkin ada input yang tak perlu kita pastikan guru juga mendaftar, menulis, membuat laporan. Laporan kita kurangkan laporan. Dengan mengurangkan laporan, mungkin guru-guru tak perlu lagi membuat laporan yang panjang berjela, membuat laporan cukup-cukup untuk menilai prestasi pelajar-pelajar. Dan ini boleh mengurangkan mengurangkan saya katakan tadi laporan-laporan yang perlu dibuat oleh guru. Di samping kita meningkatkan lagi kelajuan internet, kita meningkatkan lagi capaian internet di kawasan-kawasan yang masih sebenarnya memang betul kita faham kita masih punya banyak masalah di Sabah dan Sarawak kerana satunya isu-isu infrastruktur, isu-isu internet tadi yang memerlukan masa untuk kita melaksanakan sepenuhnya. Isu rumah guru memang pada tahun ini dia diperbincangkan di peringkat kementerian untuk ahli-ahli yang berhormat di Sabah dan Sarawak. Kita akan meningkatkan, pastikan mereka mendapat peruntukan yang lebih untuk memastikan infrastruktur mereka ini dibela dengan sebaik-baiknya. Dan saya nak pergi kepada isu pertukaran guru yang juga menjadi satu isu yang Tuaran bangun. Okey, sila. Boleh saya balik sedikit kepada yang infrastruktur untuk Sabah itu. Saya ada sebut dalam perbahasan berkenaan dengan bagaimana hal-hal infrastruktur di Sabah dapat ditingkatkan, yaitu berkenaan dengan soal bagaimana kelulusan proyek-proyek dibuat kuasa di persekutuan dan kuasa negeri. Dan oleh kerana masa tidak panjang, saya khawatir kalau yang berhormat menteri tidak dapat sampai ke situ. Yang saya bangkitkan dalam perbahasan ialah adakah pihak kementerian akan memberi balik kuasa pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sabah dalam soal pelantikan perkara-perkara yang senang seperti pembaikan, pelantikan pembersihan, pelantikan pengawal keselamatan, lepas itu pelantikan kontraktor kantin, operator kantin, sekolah. Sebab sekarang ini semua dibuat di Putrajaya. Dan ada pengusaha dilantik daripada Kuala Lumpur, daripada Semenanjung yang tidak tahu pun keadaan sebenarnya di Sabah.
Mohon penjelasan. Terima kasih. Yang Amat Speaker, boleh sambung? Ya. Yang Amat Menteri, saya dapati bahawa terdapat ramai guru-guru kontrak yang ada di semua kawasan, termasuk di kawasan saya. Apabila saya bertemu dengan mereka, mereka berasa seolah-olah mereka tidak ada masa hadapan. Jadi apakah perancangan kerajaan untuk menentukan bahawa guru-guru kontrak ini boleh diberi pengharapan semoga mereka dapat diserapkan ke dalam sistem untuk menjadi guru tetap? Apakah mungkin pihak kementerian boleh menetapkan satu tarikh, katakan 3 ataupun 4 tahun supaya mereka dapat diserapkan ke dalam sistem supaya masa depan mereka terjamin? Sekejap, yang di-Pertua, sedikit saja. Minta lagi bayan baru ya, Mat. Masa tak mengizinkan. Sikit saja. Untuk kita semua sanjung mulia guru-guru kita dan kita mahu yang terbaik untuk guru-guru kita. Tapi walau bagaimanapun, kalau guru mereka selepas mereka menjadi guru tetap, kita tahu bahawa ada yang perform, ada yang underperform. Untuk yang underperform macam mana, kerana kita tahu bahawa kita mahu yang terbaik untuk anak kita, anak cucu kita. Jadi untuk guru-guru yang underperform, ada apa-apa tindakan kementerian untuk meningkatkan performance atau mereka mungkin akan ada apa-apa tindakan daripada menteri? Okey, terima kasih daripada kawan saya daripada Tuaran tadi. Sebenarnya saya juga terkejut apabila peringkat permulaan di kementerian dan di dewan ini ramai daripada kawan-kawan kita yang mengatakan bahawa semua keputusan di Sabah Sarawak ini dibuat di peringkat pusat. Jadi bila kita menilai, kita dapati bahawa memang satu masa dahulu telah diserah kepada peringkat negeri tapi tidak berjalan dengan baik. Dan walau bagaimanapun Yang Berhormat, saya telah juga bercakap dengan pihak-pihak pegawai-pegawai di kementerian untuk melihat satu sistem yang lebih baik. Dan saya setuju dengan pandangan tersebut bahawa kalau kita boleh delegate, menurun kuasa kita kepada peringkat daerah-daerah, itu lebih baik. Dan insya-Allah pandangan daripada tambahan itu akan kami kira. Boleh tambah sikit? Saya pun sebetulnya mengalu-alukanlah langkah yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Menteri. Sebab terlalu kritikal kalau kita lihat apa-apa pun kita minta semua dari Putrajaya. Jadi kalau boleh pastikan dalam tahun ini juga langkah drastik itu dapat diambil dan perkasakan apa ini PPD di Sabah itu di daerah-daerah, tidak perlu lagi melangkah jauh ke Putrajaya, ke Kota Kinabalu, bahkan PPD di kawasan pun mempunyai kuasa mutlak mereka untuk melaksanakan pembangunan sekolah-sekolah yang daib di Sabah yang selama ini menghalang menjadi kekangan untuk perkembangan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya inilah menjadi dalam plan perancangan pembangunan tadi. Saya pendek saja untuk yang nambah nak sokong lagi. Ya, sikit saja. Saya dah sokong dah tadi. Okeylah. Saya mau bagi contoh sikit saja. Contoh Pak Menteri ya. Saya mau bagi contoh saja. Baru-baru ini saya melawat ke SK Penimbuan di Tuaran dan SK Serusup baru-baru ini. Dan saya amat terkejut bahawa sekolah itu bekalan air pun tidak ada. Dan saya telah menerima permohonan pada sekolah. Permohonan hanya 20,000 dan saya telah menggunakan pertukaran parlimen saya untuk menyelesaikan masalah itu. Sepatutnya bekalan air yang begitu murah, 20,000, 50,000, sepatutnya boleh diselesaikan oleh PPD, pihak pengarah pelajaran. Tetapi kuasa pengarah Jabatan Pelajaran di Sabah hanya 500,000 dalam setahun. Kenapa perkara kuasa dia begitu rendah sekali? Bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah? Kemudian di sekolah yang saya ke situ. Menteri dah sokong dah isu ni. Mau bagi contoh saja untuk rekod. Sokonglah. Saya ke sekolah itu bangunan begitu cantik, begitu canggih untuk menyelesaikan masalah 2 sesi. Bangunan cantik, tetapi oleh kerana tidak ada bekalan kursi, dia masih lagi 2 sesi. Itu memang saya dah katakan tadi bahawa kita punya banyak isu infrastruktur di Sabah dan Sarawak dan kita peka di tempat tersebut. Dan dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia pun kita
sudah ada inisiatif untuk menurun kuasakan, memperkasakan PPD dan juga pengarah-pengarah negeri sebenarnya yang berhormat. Boleh saya masuk dalam Twitter lah keputusan kementerian ya. Memang itu dah. Kalau tak itu memang dah ada dalam plan pembangunan. Pendidikan Malaysia dah ada dah. Nak tweet pun boleh tweet lah. Memang dah ada dah. Ya, ini dalam program pemerkasaan sebenarnya. Dan untuk ada Twitter. Untuk guru kontrak ni orang lain menyamar. Sememangnya bukan semua guru kontrak boleh dijadikan guru tetap. Kerana memang kadang-kadang mereka itu tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Oleh kita nak pastikan agar mereka itu punya kualiti yang dikehendaki. Hanya bukan semuanya akan dapat diserapkan ke dalam program-program ataupun jadi sebagai guru tetap. Untuk guru yang dikatakan yang tidak dapat menjalankan tugas dengan sebaiknya, yang underperform dengan izin yang dipertua, bahawa ini sememangnya di kementerian ada exit policy. Sebenarnya kalau mereka ataupun menukar option mereka, kadang-kadang kala mereka tidak baik mengajar sejarah, tapi mereka merupakan guru baik matematik. Jadi ini perubahan option ini harus diberi kepada mereka, dan multi option dengan izin juga yang betul, agar guru-guru ini boleh dapat mengajar dengan baik dan boleh memberi khidmat yang terbaik mengikut kemampuan mereka masing-masing. Tapi kalau dah buat semua, dia tak dapat juga mereka laksanakan dengan baik, agar dia kata anak cucu, terdapat anak cucu lah. Saya ada cucu dah, orang lain tak ada lagi cakap tadi kot. Ya, kita nak pastikan agar guru-guru yang dikatakan underperform ini perlu dikeluarkan daripada sistem, dan tak ramai. Sebenarnya itulah yang harus dilakukan dari masa ke masa. Saya nak sentuh satu lagi. Satu berhubung dengan pertukaran pendapatan guru. Ini juga satu perkara yang diungkitkan, yang menjadi satu isu hangat lah di Dewan ni. Apabila Timbalan Menteri menjawab dahulu, sebenarnya masa kini kita lihat jumlah keseluruhan permohonan pertukaran ialah 16,000 sebenarnya, 16,825. Banyak yang nak bertukar. Dan tetapi yang boleh kita luluskan ada kekosongan hanya 2,658 saja. Ini sebab itulah timbul keresahan kalau guru, di mana mereka tidak mampu ditempatkan mengikut permohonan-permohonan mereka. Kan lebih ramai sangat. Daripada 16,000 yang memohon, hanya 2,000 saja yang dapat kita memberi ruang untuk mereka. Dan ini berlaku antara sebab-sebab banyak perkara-perkara berlaku di kementerian ini kerana penambahan had umur perkhidmatan guru sebanyak 2 tahun. Kalau dahulunya 58 tahun jadi naik kepada 60 tahun. Ini menyebabkan tidak ada kekosongan yang dahulu sepatut kosong, tidak kekosongan. Tapi pada akhir tahun ini, mereka yang sepatutnya 60 itu, dahulunya 58, 2 tahun yang lalu sekarang dah menjakal umur 60 tahun. InsyaAllah kita boleh beri mereka ruang untuk ruang pertukaran 4,000, 5,000 setahun itu akan dapat dilaksanakan. Abang Menteri, minta sikit minta sikit saya. Ini cuma peringatan dari suara guru ya. Yang Menteri, pertama sekali saya ingin menyampaikan rungutan guru ni untuk pengetahuan Yang Menteri, kalau boleh kita dapat buat perubahan ataupun tidak. Di mana sistem bai'ah kepada guru-guru yang cemerlang, sekolah cemerlang, di mana guru pengetua akan dapat 7,500, PK dapat 1,500, guru-guru 900 dan juga pentadbiran 500. Dan perbezaan ini terlalu jauh, di mana pengetua dapat 7,500. Timbul rungutan guru-guru di mana perkara ini makna terlalu jauh perbezaan ni, ada 7,500 dengan 900. Jadi guru-guru merasakan mereka ni dibuli dan ditekan oleh pengetua-pengetua. Jadi kalau dapat kita adakan sedikit jurang tu, dapat didekatkan sikit untuk mereka ni merasakan bahawa mereka ni tidak dibuli, dan faktor keuangan menjadi perkara yang penting. Guru-guru kena berkhidmat untuk mendidik anak-anak, tapi faktor keuangan memainkan peranan supaya mereka hilang semangat dan rasa mereka ini ditekan. Ini kita harap dapatlah Menteri menjawab, dan kalau boleh ada sikit perubahan. Yang keduanya tentang pentaksiran berasaskan sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah ini di mana guru-guru terpaksa key in. Selain mengajar, dia minat mengajar, tapi terpaksa key in. Dan kadang-kadang internet lambat, mereka sampai tengah malam. Jadi harapkan dapatkah ada perubahan sikit untuk dari segi kelajuan internet semua ni, ataupun mereka menuduh kita ni dari segi projeknya. Terima kasih. Menteri, berkaitan dengan isu pendapatan guru tadi. Ini isu besar. Dalam usaha yang saya lihat kementerian nak lakukan,
nak buat, nak letakkan tahap pendidikan kita pada tahap yang begitu baik hingga bertaraf antarabangsa. Isu utama ialah soal kebajikan guru ni. Perlu diberikan perhatian. Isteri berada di Johor, suami di Sarawak. Mengganggu emosi. Apakah kerajaan mempunyai mekanisme khusus? Saya bukan tidak puas hati, tapi rasanya mesti kerajaan kementerian menangani isu ini dengan begitu bersungguh-sungguh. Atau apakah keperluan diwujudkan satu jawatankuasa misalnya untuk melihat ke ini supaya isu guru ni yang duduk berjawab ni dapat diselesaikan kerana ia melibatkan emosi dan mengganggu kepada usaha untuk cukuplah MP sebagai Yang Amat Menteri, saya ingin menyentuh berkenaan organisasi saya kebajikan pendidikan. Saya sedang jawab tentang pertukaran guru ni. Memang Yang Berhormat saya bersependapatlah dengan Yang Berhormat. Kerana bila saya datang ke kementerian, saya lihat ada memang balik kawasan kawan-kawan Yang Berhormat pun selalu beri surat kepada saya. Ada banyak yang tak berjaya pada berjaya. Kerana tadilah betul lah. Contoh Yang Berhormat, ada yang guru-guru 6 tahun berpisah dengan isteri. Bayangkan bagaimana sengsaranya jiwa dia. Betul-betul Yang Berhormat, saya kahwin lain di Sarawak, saya bersimpati. Sebab tu saya katakan tadi, bila saya ke kementerian, saya lihat ini adalah satu perkara penting yang perlu diselesaikan dengan baik. Saya bincang dengan Yang Berhormat Menteri bahawa Timbalan Perdana Menteri, dan dia juga bersetuju bahawa ini satu isu yang perlu, dan kita minta input daripada Yang Berhormat. Kita ada satu kuasa khusus sebenarnya untuk memastikan bagaimanakah caranya agar guru-guru ini dapat diberi tempat, dapat diberi keadaan yang mana mereka boleh mengikut. Memang berjauh daripada suami ini bukan satu pilihan yang baiklah kepada mereka. Dan kita bersungguh-sungguh lah Yang Berhormat tentang isu ni. Yang Berhormat, panjang lagi Yang Berhormat. Saya Yang Berhormat, sebentar Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri panjang lagi. Yang Berhormat, saya ingin mencadangkan supaya kementerian melihat kepada organisasi guru. Oleh kerana kita dapati di daerah-daerah PPD je lebih junior daripada pengetua-pengetua. Jadi dalam hal ini bagaimana pengarah PPD boleh mengawal pengetua-pengetua. Sedangkan pengetua ada yang jusasi. Ini perlu dilihat dan dibetulkan. Dan ini lebih ni. Ramai yang tak boleh laluan besar. Ramai macam tu yang Yang Berhormat duduk isu guru tadi. Saya nak rumus. Okey. Panjang lagi. Duduk dah. Okey. Nak habis. Kata. Saya nak minta komitmen kementerian tadi. Penutup. Apakah kementerian bersetuju menubuh satu jawatan khas bagi menangani? Dah setuju dah. Kita dah bincang dekat kementerian untuk menubuhkan satu jawatan tersebut. Okey, Yang Berhormat, saya mengucapkan terima kasih kepada semua Yang Berhormat yang telah mengambil bahagian. Yang melihatkan pentingnya. Yang pentingnya isu pendidikan, pendidikan negara dibangkitkan. Dan bolehkah Muhammad perkara-perkara yang tidak terjawab dijawab secara bertulis kepada mereka yang mana yang perlu boleh jumpa dengan saya. Itu janji dia tulis tapi tak jawab. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua Yang Berhormat dalam bahagian ini boleh jawab sebelah petang boleh jawab pendidikan sebelah petang boleh jawab. Dan kementerian jangan lari macam kereta api lah. Jawab pastikan agar kementerian kita jadi satu. Dato' tak jawab. First time Dato' yang jawab. Soalan you tu dah jawab oleh Timbalan Perdana Menteri tu hari. Kita ada standard dah tak jawab. Menteri first time dia dijawab. Terima kasih Yang Berhormat yang sebab tu curi masa banyak sangat tadi. Okey, dan semua-semua yang telah menjawab bersama-sama saya terima kasih kepada semua Yang Berhormat. Terima kasih. Dato' Ketua, saya nak memperingatkan bahawa jawapan macam ni kita dapat daripada Menteri dah berapa tahun, tapi jawapan tak pernah dikasih dalam tertulis. Saya ingin imbas kembali. 28 ahli parlimen mencela menteri dan 50 pencelahan. Banyak perkara baru dikemukakan oleh menteri dan dijawab oleh menteri, menyebabkan banyak perkara yang sepatutnya dijawab di awal tidak terjawab dalam tempoh masa 1,5 jam. Tuan Ketua, saya tidak gemar jadi Yang dengan Berhormat, sebab itu saya tegur beberapa orang, tetapi saya berhenti menegur kerana tidak ada yang mendengar. Duduk Yang Berhormat, jabat tangan. Jadi Yang Berhormat, jangan salahkan menteri. Kita perbaiki keadaan ini untuk kementerian yang lain. Terima kasih Yang Berhormat. Masyarakat ditangguhkan sehingga